Masih dalam kerja yang berisiko. Pernah? Yep. Saya tak pernah lagi 999 tu saya rasa bila dibandingkan dengan risiko-risiko yang hari ini saya dengar hanyalah sekecil kuman saja. Kerana pernah di awan biru. Nah, iyalah betul. Berdepan dengan pelbagai dugaan di pesawat kan. Okey. Yeah. Baik, kita bawakan lagi tadi mereka yang terlibat dengan stan yang nampak macam menarik di aksi tapi kadang-kadang tadi setahun ya. Setahun kena abdikan diri untuk watak itu saja. Memang betul, mencabar. betul. Kali ini kita nak sentuh pula tentang 3 kerjaya berisiko ini yang kadang-kadang dia ibaratnya macam sukar untuk kita, jarang untuk kita bualkan kan. Yeah. Malim gunung kita tahu, penyelam komersial dan juga pengusaha papan iklan. Ini yang sangat menarik. Kita bersama dengan 2 individu di studio. Saya kenalkan dulu Atin ataupun nama penuhnya Fatin Nazirah Muhammad Arsad selaku penyelam komersial. Yep. Itu dia berusia awal 30-an. Nampak saya ingatkan macam atlet juga. Atlet kan sebelum ni? Sukan juga, bersukan. Okey. Dia memang kena ada jiwa-jiwa tu juga. Okey. Dan juga kita bawakan senior Nagapan atau nama glamournya Suresh. Ya, merupakan pengusaha papan iklan. Dah tengok kadang-kadang tu biar betul sampai tinggi tu kan. Macam mana dia pasang kan. Inilah dia individu di sebaliknya dan juga mereka yang mengusahakan pemasangan papan iklan tu. Dan juga kita nak raikan mereka yang berada secara maya. Ini dia kita bawakan Malim Gunung kita. Okey, kita ada Freddy Binidek. Mr. Freddy, angkat tangan sikit Mr. Freddy. Nak tengok yang mana? Itu dia. Itu dia. Saya kira dekat gunung ke tu? Dekat mana tu? Di belakang tu ada gunung lah, tapi dia tebal kabus, tidak nampak. Betul, berkabut sikit. Okey. Dan juga Muhammad Hadi Asfa Ali Bahrun, juga seorang penyelam komersial. Okey, dapat dengar? Dengar. Okey, cantik. Okey, cantik. 4 orang kita bawakan kat sini dengan perbualan ini. Kita nak cerita terus tentang kerjaya kalian semua. Atin, sebab Atin seorang je perempuan kat sini. Kan sebunga, sekuntum bunga ni kita nak dengar Atin punya cerita dulu. Selaku penyelam komersial, berapa lama dah? Saya penyelam komersial baru lagi. Kalau dalam recreational dah lama lah, daripada 2019. Untuk komersial 2021. Apa beza dia komersial? Komersial ni buat kerja dalam air. Recreational ni lebih kurang lebih pada macam diving yang leisure dive tu. Yang pergi tengok penyu. Macam mana boleh ada transisi tu? Transisi tu. Okey. Saya memang daripada sekolah memang aktif sukan swimming. So lepas habis sekolah saya jadi cikgu swimming. Lepas tu lepas tu saya kerja kat pulau. Kerja diving juga. Jadi air ni sebagai hidup anda lah. Air ni sebagai hidup anda. Ya, betul. Betul. So lepas tu jadi commercial diving lah. Kita ada juga seorang lagi penyelam komersial di talian. Ini dia Encik Hadi. Encik Hadi juga, kalau tadi Fatin bermula pada beberapa tahun lepas lah kan, selaku penyelam komersial. Encik Hadi pula bagaimana? Mungkin nak ceritakan bersama dengan kami kerjaya selaku penyelam komersial. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Sebenarnya saya lama mengajar dalam kimpalan. Saya baru dalam commercial diving ni tahun lepas. So ni dengan dunia kimpalan? Sebelum ni saya dalam dunia kimpalan. So saya nak beralih ke arah kimpalan dalam air tu. So saya kena pergi ke arah commercial diving tu, baru boleh pergi ke welding dalam air tu. Okey. Jadi sejauh mana anda melihat ini kerjaya yang mencabar dan sangat sesuai dengan jiwa anda untuk menerukainya? Hadi, silakan. Boleh ulang semula? Saya terputus. Jadi macam mana, sebab anda mungkin melihat benda ini satu yang sangat menarik sampai anda sanggup membuat satu perubahan dalam hidup anda untuk kerja sebagai penyelam komersial ni dan juga terlibat pada masa sama dengan dunia kimpalan juga. Sebenarnya saya seorang cikgu. Saya minat untuk mengajar. Jadi bila saya nak mengajar bidang commercial diving, saya perlu jadi diver tu. So saya pun jumpalah seseorang yang bawa saya ke arah commercial diving. So saya pun terjebak bersama Atin tu. Okey, apa risiko kalian sebenarnya? Kita nampak macam yelah, dive adalah satu benda yang you guys passion about. Kalian sukakan perkara itu. Tapi apa risikonya terhadap kerjaya ini, membuat kerja-kerja? Silakan Atin dulu.
air tu sendiri dah risiko dah untuk kita kan. So kalau salah sikit dah boleh lemas. So antara salah satu risiko lagi adalah penyakit dalam air, penyakit yang dari dalam air. Macam DCS, DCS ni decompression sickness, yang bubble nitrogen yang terterap dalam saluran darah. Itu boleh menjadikan kita paralyzed ataupun boleh bawa kepada kematian jugalah. Long term pun ada. Long term pun sama. Jadi apa yang dilakukan supaya sentiasa menjaga SOP keselamatan? So kita nak jaga daripada kena penyakit tu, kena selalu tengok kita punya dive log macam berapa lama, kena selalu jaga. Kita kena ikut dive table kita lah. Kita memang ada dive table kan. Tapi boleh ke ikut betul-betul kalau dengar ada tuntutan? Selalu kita jump table. Kata nak kena buat 25, kita ambil yang 27 meter punya. Okey, itu di dunia penyelaman kan. Sekarang ni kita nak tanya di depan mata kita, Suresh. Dah berapa lama Suresh terlibat dalam kerjaya ni? King signboard 23 tahun. 23 tahun. 23 tahun. Okey. Sampai darjah 6 surah stop, surah masuk kerja abang ikut abang. Okey. Mula-mula memanglah darjah 6 kan? Yang mula-mula mungkin ikut-ikut lama-lama dah suka dan selesa minat. Suka bikin signboard. Okey, pemasangan signboard ni dia memang ada satu risiko walaupun bukan ketinggian sahaja tetapi untuk pasang dengan betul, pasang dengan tegak menggunakan jentera-jentera yang betul kan. Bagaimana dengan demand sekarang ini? Saya rasa lagi hebat bila kita katakan tentang pemasangan yang lebih tinggi dan ianya melibatkan risiko bukan sahaja pada diri sendiri dan risiko orang sekeliling juga kan. Jadi macam Mr. Syuras nak kongsikan juga bersama dengan kami antara perkara yang kemalangan-kemalangan yang boleh berlaku dalam perjalanan memasang papan iklan tu, apa antaranya? Macam biasa je lah pasang signboard. Surah bikin maya tahun surah biasa, kita mesti mau safety lah. Kalau bikin signboard mesti mau safety. Okey. Kita biasa surah 20 tahun saya bikin satu signboard, satu company lah. Sekarang saya bikin sendiri. Surah berhenti saya bikin sendiri. Kalau bikin signboard mesti mau safety lah. Kita Pernah tak tengok rasa nak berhenti? Takut ke ataupun ada masa muda dulu? Tak ada. Tak pernah. Ada tak ilmu baru yang belajar? Sekarang dia boleh buat pemasangan mula-mula kan? Lama-lama dia boleh operate crane ke apa ke? Ada tak ilmu yang dapat? Tapi crane semua kita ambil dengan lain orang. Kita sendiri lah. Jadi sekarang lebih pada memberi arahan. Pasang juga kan? Pernah pasang juga. Paling tinggi. Saya macam tertanya-tanya. Paling tinggi berapa tinggi Mr. Suresh pernah cecah? KL Tower. Ha? KL Tower. KL Tower. Mr. Suresh yang pasang? Masa umur berapa? Baru je, dah baru 2 tahun depan. Oh, baru lagi. Jadi memerlukan tak boleh kita ambil pekerja pasang Tapi bukan signboard lah. Itu KL Tower punya atas bikin BC punya kerja je. Okey. Kalau signboard saya bikin 43 tingkat. Paling tinggi. Tingkat. Okey. Jadi sebelum buat tu mesti ada mesyuarat, banyak taklimat kan untuk memastikan betul-betul. Ya, semua mau ikut dia prosedur. Okey, apa cabarannya dalam bidang ni? Mungkin pelanggan yang cerewet ke atau apa yang kadang-kadang buat Suresh naik angin jugalah. Kadang-kadang lah. Tapi maintenance pun Mr. Suresh kena pastikan kadang-kadang ada kontrak maintenance yang perlu dijaga kan untuk pemasangan signboard ni pun satu risiko juga tu. Okey, daripada menara kita nak naik lagi tinggi ke gunung. Sebab saya tengok kadang-kadang mereka ni bawa benda yang berat kan. Betul. Yang kita ingatkan itulah Fatri bukan bawa barang sahaja, mereka akan bawa individu juga. Yalah, orang yang pengsan ke orang yang tak sedar diri. Okey, inilah peranan Malim Gunung. Mr. Freddy, ceritakan sikit. Malim Gunung ni antara kerjaya yang saya tak pernah tercapai di akal. Kenapa orang nak jadi Malim Gunung? Saya tak tahu kenapa. Mungkin Mr. Freddy ada sebab tersendiri mengapa Malim Gunung dijadikan sebagai kerjaya. Sebab satu, sebab minat lah. Sebab perlu ada minat dalam diri lah untuk jadi malim gunung. Sebab menjadi seorang malim gunung ni bukan senang. Kita perlu satu kesabaran yang sangat besar dalam diri lah. Jadi macam Freddy, minat sebabkan ada ahli keluarga ke ataupun sahabat terdekat di kampung yang buat ataupun memang betul-betul seronok dengan kerjaya ni? Sebelum ni saya sebagai porter, jadi di sanalah saya punya minat sebagai porter lah, angkat barang pelancong. Jadi dari porter saya terus naik
turun naik gunung, di sanalah keluar minat saya jadi sebagai seorang maling gunung lah. Jadi anda naik gunung sejak umur berapa, Freddy? Saya naik gunung sejak umur 26 tahun. So, okey. Kita sedang menyaksikan visual dari atas yang Mr. Freddy kongsikan. Saya tengok video ni pun saya dah gayat dah. Apatah lagi Mr. Freddy yang berada di sini kan. Okey, perkara yang paling penting untuk mereka yang nak menjadi malim gunung ni, trek tu perlu dikenal pasti dengan sangat baik kan. Bagaimana Mr. Freddy kekalkan momentum menjadi malim gunung ni, pastinya ada cabaran tertentu kan? Bagaimana Mr. Freddy? Kalau cabaran tu sangat banyak. Apabila lagi kalau waktu hujan, kita sudah berada di puncak dan tiba-tiba hujan tu, itulah satu cabaran kami untuk bagi turun pendaki lah untuk menjaga mereka, sebab hujan tu dia bila hujan kuat, air itu di checkpoint set-set dia akan besar lah. Jadi itu satu cabaran kami untuk kasih bagi turun mereka sehingga tempat yang selamat lah. Ya, okay, sebab maling gunung ni kalau ikutkan tidak ada sebarang macam akademi ke sekolah ke, hanya bergantung kepada skill, ilmu, perkongsian senior ke macam mana, Freddy? Untuk dapatkan ilmu naik gunung ni, daripada siapa anda belajar? Kalau ilmu tu sekurang-kurangnya kita ada juga pelajaran, sebab kita pandai bahasa Inggris, dan kalau kita pandai bahasa-bahasa lain pun lebih baik. Okey, jadi semua orang kena pertingkatkan kemahiran ya. Sebab nanti makin lama makin berumur, tenaga pun makin kurang, tapi kena ada ilmu yang lain lah. Berapa lama Mr. Freddy tak naik gunung? Ke memang hari-hari kena ada? Dalam seminggu, saya baru juga ada naik. Tapi esok saya naik. Macam pemulihan macam mana, recovery? Sebab bila dah penat tu kan, mungkin ada sebarang latihan yang dibuat untuk kembali kuat sebelum teruskan misi berikutnya. Buat apa? Kalau kami sentiasa jogging. Stamina lah kan? Untuk apa tu? Tapi kalau bagi kami ini, kalau sudah biasa naik ni, dia bukan apa juga. Tapi bila kami naik macam beberapa kali setiap hari, kaki itu tidak rasa sudah. Penat itu memang penat lah. Ya. Okey, itu antara cerita yang boleh dikongsikan sebagai kerjaya malim gunung ni. Saya kira ada juga malim gunung di hadapan Mr. Freddy tu, sebab dengar-dengar suara juga mereka di situ komuniti mereka kan. Muda-muda lagi sebab kita pun faham sebelum ni ada berlaku insiden kan dulu melibatkan Gunung Kinabalu, jadi mungkin juga memberi impak kepada mereka lebih hati-hati. Okey, kembali ke dunia penyelaman. Mesti dalam kerjaya kan, kita mesti ada nak capai impian kan. Usaha tertentu begini-begini. Dalam dunia yang mencabar ni, macam mana anda punya spektrum kerjaya tu? Orang kata okey dah usaha sekian berhentilah, ataupun lebih pada nanti macam mana, kerja latihan ke apa pula? Okey, kalau bagi saya lah, saya punya aim sekarang ni saya dah jadi cikgu komersial. So aim saya nak kerja dengan saturation diver yang kerja kat bawah air yang dalam tu, yang 60 meter ke bawah tu. Itu saya punya impian lah. Perempuan yang perempuan yang pertama di Malaysia lah untuk set diver. Kalau lepas ni Atin dapat, Atin kita jemput Atin lagi cerita. Okey. Kan dia macam dah tak nak dah, nak senang je. Rupanya lagi mencabar dia nak. Lagi mencabar. Saya suka cabar diri sendiri lah. Kan? Saya rasa mereka yang ada kerjaya berisiko ni memang macam tu perangai dia. Suka cabar diri sendiri. Encik Adi pun dalam dunia penyelaman tadi dengan berbekalkan ilmu dalam bidang kimpalan. Sekarang ni menjadi commercial diver bukan sahaja di dasar, maknanya ada kerja-kerja kimpalan yang perlu dilakukan. Apakah impian yang seterusnya selepas ini? Sebab baru bermula setahun dalam commercial diver bersama dengan dunia kimpalan ni. Okay, saya punya impian sebenarnya untuk bidang commercial diving dengan underwater welding ni, kita sekolah dekat Malaysia ni agak kurang. Jadi impian saya untuk memperbanyakkan sekolah saya untuk buka di setiap negeri ada satu. So sekarang kita dah buka 6 cawangan sekolah.
untuk anak-anak yang muda, generasi baru ni boleh sama dengan saya belajar commercial diving dengan underwater welding. Itu saya punya impian saya lah kalau dalam kerjaya saya ni. Dan tadi sebut tentang underwater welding tu, saya kira sangat mencabar. Mungkin masa ni perlukan lebih lama lagi? Macam mana ni? Kalau macam saya, kita dah biasa welding dekat darat. Welding dalam air ni dia lagi senang lagi. Dia lagi senang? Ya, betul. Lagi senang. Tapi sebab, silakan. Sebab bukan semua simpalan dekat dalam air tu dia perlukan certified betul-betul welder punya. Ada yang asam melekat saja pun ada. Maknanya alatan tu harus dibawa daripada darat lah kan? Ya, betul. Maknanya turun ke bawah tu dengan semua alatan-alatan yang diperlukan untuk welding, betul? Ya, betul. Alatan lebih kurang sama tapi berbezanya equipment untuk di dalam air dia lain sikit. Okey, itu dia. Okey, menarik hari ini. Baik, jadi akhirnya adakah anda mahu macam ada anak dah? Ada Mr. Suresh dah ada. Dia minat ke tengok bapak dia kerja macam tu? Minat. Tapi bos bagi tak? Bagi tak dia ikut jejak langkah? Tak. Tak bagi. Tak bagi kerja lain. Okey, ya Mr. Suresh, antara yang mungkin ialah sebab papan iklan ni menjadi demand yang tinggi jugalah. Saya kira dia satu permintaan yang tinggi. Kerjaya juga saya kira boleh dibukakan kepada mereka, anak-anak muda terutama sekali kan. Tapi risikonya mungkin tidak semua orang yang mampu untuk melayan kerana customer-nya lain kan. Apa antara mungkin nak disampaikan kepada mereka yang nak cuba-cuba dalam bidang papan iklan ni? Mungkin Mr. Suresh nak kongsikan sedikit. Papan iklan. Sorry, salah faham. Apa yang mungkin nak dikongsikan kepada mereka yang nak cuba kerjaya macam Mr. Suresh? Biasa saya sudah buat signboard. Saya sudah minat itu barang. Kalau baru orang mari, dia orang mau minat dulu itu barang. Itu kalau ada minat baru boleh kerja. Kena sabar juga. Kadang mau lama. sabar, mesti mau sabar. Kalau tak ada minat tak boleh tahan sampai berpuluh tahun Mr. Suresh. Saya sudah tengok banyak orang. Betul. Macam 1 minggu kerja stop pun ada. Ada yang datang lah. Ada budak baru datang tapi memang tak boleh tahan. Betul. Okey, baik. Saya boleh tahan lah. 20 tahun. 20 tahun Itulah. Okey, itu dia. Jadi mesti seorang yang penyabar. Bertuah isteri mesti sayang. Ya. Mestilah sayang. Isteri sayang. Isteri sayang. Okey, ini dia kerjaya-kerjaya yang berisiko yang kita bawakan kepada anda. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Encik Hadi dan juga Mr. Freddy terlebih dahulu yang kini berada secara maya. Terima kasih kalian. Jaga diri baik-baik. Jaga diri memang jaga dirilah kan. Tetap berisiko kerjayanya. Berkembang maju dalam dunia anda yang tersendiri. Juga tak lupa kepada Fatin Nazira, Muhammad Arsyad dan juga kepada Sidiah Nagapan ataupun Suresh. Okey.